Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini hari Sabtu 21 Ogos 2021. Kita masih lagi berada di bulan Ogos. Jadi hari ini saya sekali lagi berpeluang bersama kawan-kawan di sana. Kita akan berkongsi sedikit tentang perkembangan harga emas pada hari minggu ni lah. Saya nak try to summarize and wrap up apa yang berlaku pada minggu lepas lah, daripada Isnin dan minggu ni lah, daripada Isnin sampai hari ini Jumaat ya. Jadi Alhamdulillah hari ini saya sehat, Alhamdulillah. Saya doakan semua juga sehat, semua. Kita sama-sama jaga kita, jaga SOP, jaga keluarga kita, jarak, selamatkan diri kita daripada COVID-19. Jangan bercampur, jangan pergi merayau-rayau ya. Walaupun sekarang dah ramai yang dine in hari ini dah ramai nampak dine in dibolehkan, tapi itu bukan sebenarnya tiket untuk kita exposekan diri kita dan keluarga ya. Jadi kalau terpaksa nak dine in juga kalau nak terpaksa teruskan, tapi sila jaga SOP ya. Dan make sure you guys semua ambil vaksin ya. Jangan tak ambil vaksin ya. Itu untuk mencapai community herd community, majority rakyat Malaysia mesti mengambil vaksin. Okey. Memang terpulanglah kalau tak nak yang ambil tu, tapi kalau boleh ambil lah untuk keselamatan diri kita dan keluarga dan masyarakat amnya dan seluruh Malaysia amnya. Jadi sama-sama kita mencapai herd community. Okey, sebelum saya terbabas ke tempat lain pula cerita yang lain. Okey, alhamdulillah. Apa yang kita nak tengok sepanjang minggu ni. Okey, saya ada share screen tentang pergerakan harga emas pada minggu ni ya, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Jadi berdasarkan pada analisis saya yang lalu, saya ada menjangkakan harga emas akan turun ya. Walaupun pada masa itu ia menunjukkan uptrend. Jadi bila saya cerita itu pada 15 hari bulan. Saya ada cerita pasal 15 hari bulan di sini ya. Ia berlaku di sini pada minggu lepas. Saya punya entry, saya bercerita tentang 15 hari bulan. Jadi dia ada possibility untuk meningkat harga melepasi 1800. Okay, pada 15 hari bulan dia dah ini 15 Julai ya, 15 hari bulan 15 hari bulan Ogos saya ada bercerita di sini ya. Jadi apa yang saya katakan, saya masih lagi bias kepada wave C belum complete lagi. Jadi saya menjangkakan overall harganya akan turun. Tapi sekiranya saya salah, maknanya ini adalah permulaan bagi wave 5 Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Jadi pada 15 bulan kita tengok dia uptrend. Okey. Ada 2-3 candle dalam daily time frame. Kalau kita tengok dalam 4 hours, kita tengok pada 15 hari bulan. 15 hari bulan kita nampak ni 15 hari bulan 5 hari bulan tu saya buat untuk minggu ni lah. Jadi dia boleh naik. Okey. Cuba melepasi 1800. Ini adalah paras 1800 adalah satu resistance support yang patut dia lepas sekiranya dia tak nak fly high ya. Kalau tidak, ia akan kekal sebagai resistance dan ia akan melantun ke bawah. Dia akan tetap menjadi resistance. Jadi jelas pada minggu ni apa yang berlaku, sebab kita kekurangan news-news yang boleh yang high impact ataupun yang mampu membawa emas ni sama ada naik atau turun. Kita kekurangan news tu. Dia tak ada ekonomi data yang kukuh sekarang ni. Tiada news, high impact news yang boleh. Jadi apa yang emas boleh lakukan adalah mereka akan sideway ataupun ranging. Di sepanjang minggu ni tiada apa yang boleh kita lakukan. Kita nampak pergerakan emas yang drastik. Ia ada ranging kerana kita kekurangan data, news dan data yang boleh menentukan arah seterusnya emas ni. Jadi apa yang kita nak tengok sekarang, saya tengok dia ranging between 1800 hingga
1780. Okey, dia ranging up and down. Jadi buat masa ni tidak ada apa yang menarik. Kita menunggu news ataupun the best kita tunggu NFP report pada 2 minggu lagi. Pada first Friday in September, NFP akan diumumkan dan kita akan tengok sepanjang Ogos ni apakah data tentang peluang pekerjaan, non-farming payroll, itu yang sangat penting sekarang ni. Dan sekarang ni kita melihat Fed sekarang ni sudah berbunyi-bunyi macam hawkish. Hawkish ni apa? Ya, hawkish ni adalah dia sama ada hawkish atau dovish. Okey. Hawkish ni maknanya desakan-desakan agar Fed ni mengambil tindakan untuk mengeratkan atau mengetatkan dasar polisi mereka untuk menyelamatkan US dollar currency. Okey. Jadi adalah bunyi-bunyi tu untuk mereka mengetatkan dasar monetary mereka pada akhir tahun ni. Dia dah beritahu juga dalam akhir tahun ni. So ini adalah satu sumber news yang kita tak boleh ketepikan sebab ia akan menguatkan US dollar dan akan menyebabkan harga emas akan jatuh. Jadi, okey. Saya tak nak cakap banyak tentang mengulas banyak tentang harga emas kerana jelas pada minggu ni ia adalah bergerak secara sideways atau ranging. Jadi jelas ini adalah satu market correction dan juga tiada data-data atau news yang boleh menentukan pergerakan sama ada dia akan melepasi 1800 ataupun kejatuhannya. Okay. The next the support line saya nampak kat sini adalah dalam 1745 ataupun 1750. Ni support line. So harga akan sama ada dia naik ke atas melepasi 1800 ataupun kurang daripada 1750. Itu jangkaan saya. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang, kita tengok di arah yang sebaliknya, kita cuba tengok US dollar pula. US dollar kita tengok kalau harga emas ranging, kita tengok US dollar punya trending. Kalau tuan-tuan tengok pada minggu ni, ini minggu ni pada saya mungkin ambil dalam 4 hours pada 16 hari bulan. Kita start minggu ni dalam 16 hari bulan. So 16 hari bulan Ogos, tuan-tuan boleh lihat 16 peningkatan US dollar sekarang masih makin menguat. Ekoran data daripada yang minggu lepas, still sentimen itu masih lagi dibawa ke minggu ni dan US currency semakin mengukuh. Kalau tengok point dia, berapa pips dia boleh dia naik. Kalau dapat 16 hari bulan, kita ambil daripada sini. Kita ambil dari sini. Berapa point? Peningkatan 2%. 1%. Which is quite bit impressive. US dollar semakin mengukuh. Walaupun inflasi mereka semakin meningkat, tapi disebabkan ekoran daripada data menunjukkan NFP peluang pekerjaan semakin meningkat, kadar pengangguran menurun, data ekonomi perindustrian makin meningkat, walaupun consumer index meningkat, CPI also meningkat, tapi dan inflasi meningkat, mereka melihat ini sebagai transitory ataupun sementara saja dalam recovery ini. Setelah data pekerjaan meningkat, industri meningkat, perusahaan meningkat, dijangka ramai yang mempunyai pekerjaan, mempunyai gaji, mempunyai pendapatan, jadi menyebabkan ekonomi semakin makmur. Jadi saya nampak inilah sumber-sumber yang menguatkan US dollar dan menyebabkan emas sekarang dihimpit, ditekan, tapi dia cuba bertahan. Dia masih lagi ranging, masih lagi bertahan. Kita tengok sekiranya ada news atau dasar-dasar Fed yang akan diumumkan kelak, ia akan mengubah arah pergerakan emas. Jadi minggu ni adalah minggu yang suram dalam ranging dalam bagi emas. Kita tengok sekarang ni US dollar semakin mengukuh. Tapi kita tengok dalam hari Jumaat yang lepas ada dua data yang menunjukkan dia start menurun. Mungkin kita boleh tengok berapa dia turun. Saya tak boleh jangkakan tapi sekiranya emas harga ini menurun, ia tentunya akan memberi impak pada harga emas.
hopefully emas boleh melonjak kembali melebihi paras 1800. Ini emas masih lagi struggle. Kalau kita tengok emas lagi masih struggle untuk melepas 1800 ni ya. This paras untuk melepas sikit lagi. Okay, dia masih lagi berlega-lega di sini. It's a ranging. Jadi tidak ada apa-apa yang menarik. Jadi guys, stay tune. Sekiranya harga ni jatuh, jangan lupa ambil peluang beli, buat layering, beli supaya kita boleh, sekiranya ini adalah wave yang kelima, sesungguhnya dia akan meningkat selepas ini. Tapi bagi saya masih lagi bias. Sejak jatuhan ini masih belum cukup untuk melengkapkan wave C. Saya jangkakan harga emas ini akan turun. Sekiranya US dollar semakin meningkat, dia akan jatuh pada paras 1750. Dan next kejatuhan dia pada 1750 is a one thing Okay, di is a ni satu support yang bagus kat sini. Okay, antara 1750. Okay, sekiranya harga jatuh lagi, saya harap dia jatuh below dan 1677, which is kat bawah sekali ni hopefully ini adalah shadow tapi saya harap dia akan jatuh lebih daripada ni supaya wave C complete, dan seterusnya kita boleh menganggap wave kelima akan bermula dan kita bisa secure this unit kat bawah-bawah ni. Okay, sekiranya harga ni jatuh pada 1750, belilah. Kalau dia tak sampai sini pun, at least dia akan complete wave C ni, dan get ready lah. Dia akan pergi, kita sedang menunggu wave yang kelima, dan dia akan, yang dijangka akan melebihi peak pada tahun lepas, Ogos. Ni nampak ni, ni adalah peak pada 12 Ogos 2020, tahun lepas, pada 2070 2070 ni. So dia akan lebih pada paras ni. Jadi saya tak ada apa lagi nak discuss. Saya rasa minggu ni adalah minggu yang sangat boring lah. Bila term ranging ataupun sideway ni, kita tak tahu pergerakan dia atas bawah, which is not going anywhere. Jadi kita faham, kita baca news, dia ada news yang boleh menjadi catalyst, dan kita tampak lihat US dollar semakin menguat. Kita tengok US dollar semakin menguat especially pada awal minggu lepas sampai akhir minggu lepas, semalam dia keep naik. Dan sekarang 4.237 okey. Jadi bila US dollar menguat, emas akan cuba bertahan. Sepatutnya emas jatuh tapi kita lihat emas mempunyai fundamental yang kuat. Dia tidak jatuh tapi dia ranging. Okey, dia masih lagi ranging di sini. Okey, sekiranya US dollar jatuh, kita akan lihat emas akan berat ke atas. Ataupun kalau emas makin menguat, makin meningkat, dia akan sama ada dia akan cuba bertahan ranging ataupun dia akan break 17. Kita tengok di sini dia punya ranging dia sampai 1780 Dia akan terus jatuh, dan kita punya satu support di sini Ingat, dalam game ni kita beli pada buy di support. Jangan beli di resistance Ingat, beli di support. Okey, tapi harga tak semestinya dia akan jatuh sampai support. That's why kita akan buat ranging. Kalau tuan-tuan mempunyai dana yang banyak, tuan-tuan disarankan pada dia setelah dia menunjukkan ini masih lagi ranging, kalau dia menunjukkan penurunan atau downtrend, okey, bila sampai sini belilah sedikit, dan kita menunggu bila dia sampai sini. Dan kita tak tahu sama ada dia harga yang bila melepasi support dia akan bounce ataupun dia pecah. Bila dia pecah, get ready, kita menunggu dia next support yang seterusnya. Next support yang seterusnya adalah di 1720. Ini ada satu lagi support. Mungkin saya boleh tunjuk sikit sorry. Okey, kita ni satu support lagi di bawah ni. Di 1720. Jadi keep your eyes on the charting. Sekarang di ranging, kita melihat sama ada dia boleh pecah 1780 ni. Kira 1778 ni is another one. Another support.
pecah sini, dia akan turun ke lantai ni. Okey, dia sampai ke lantai ni, belilah. So dekat sini pun ada dua pilihan, sama dia akan pecah kat sini menurun ke arah ni ataupun dia melantun. Okey, tapi sekiranya dia dah cecah sini, belilah. Sebab apa? Kita game dia rule senang je, kita beli pada support, jangan beli di resistance. Contoh dekat sini, you nak dapat naik atas, di touch kat ceiling ni, you beli. It quite risiko because apa? Kita tak tahu bila dia pecah kat sini, dia boleh sustain atau tidak. Kebanyakannya dia akan pecah, dia akan jatuh. Jadi bila you dah terbeli ni, kira you terceduk lah. Terceduk. You akan sangkut kat pucuk lah. Better beli kat lantai daripada beli kat ceiling. Itu tips saya lah. Belilah di support. Okay? Support dekat sini, sama ada kat sini di masa ranging. Jadi kita buat apa? Kita nak beli bila dia ranging. Okay? Kita tunggu dia pecah kat support ni, dia turun. Okay, bila turun dan pecah kat sini, belilah. Kalau you ada tu, you just layer, beli kat sini, beli kat sini. Sebab kita tahu kadang-kadang dia bergerak dan dia naik atas. Tapi kita tahu dia sekarang kalau dia menunjukkan uptrend, downtrend, dia menurun ke bawah. Bagi saya, you boleh spend most of the unit you beli dekat support support line. Okay, jadi itu saja untuk minggu ni. Sembang santai. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi stay tune dengan emas. Sedikit news saya nak cerita sini. Emas ni akan menjadi komoditi yang akan digemari. Ramai yang sudah menggemari emas ni, termasuklah Sultan Johor sekarang ni pun dah ada news. Dia ada bagi news. Mereka akan buat cari gali atau melombong emas di Johor. Syarikat usaha sama dengan Singapura. Jadi mereka semua dah nampak potensi emas. Mereka semua dah tahu ini semua menunggu wave 5 di mana satu kenaikan emas yang mendadak akan berlaku. Jadi mereka sudah bersiap sedia, dah start nak melombong emas lah. Dengan quantum meter pun you akan tengok quantum meter pun dah bergerak lebih maju sekarang untuk tersenarai dalam Nasdaq. Sekarang ni memberi peluang kepada konsultan quantum meter untuk membeli share mereka di saham mereka sebelum mereka dilistedkan di Nasdaq, which is good opportunity untuk shareholder untuk quantum meter. Sebagai konsultan, ambillah peluang. Okay, ini adalah peluang. Kerana bila dia get listed later, harga saham ni akan meningkat. Jadi saya tak mau cerita panjang. Okay, saya harap kita sama-sama sebagai investor dalam quantum meter, dalam emas ni, ambillah peluang dalam GAE ni. Ia adalah tools leverage yang patuh syariah. Tak ada was-was, tiada was-was, patuh syariah, by ISRA. Dan juga international AUFI juga mengiktiraf kepatuhan syariah quantum meter terhadap produk-produknya. Jadi tiada alasan untuk kita ragu-ragu. Leverage is power, di mana leverage ini memberi kita kuasa untuk menggandakan. Okey, daripada kita beli satu unit, kita mendapat 10 unit. Okey, kuantiti emas, dan di mana keuntungan 1% dalam pergerakan harga emas selepas profit margin 3%. Kalau GAE 10x you kena consider 3%. Selepas itu setiap 1% kenaikan harga emas memberi kita pulangan 10%. Dan saya juga ingin ingatkan bahawa sekiranya harga jatuh 1%, kita juga rugi 10%. Tapi kita tidak perlu takut, kita tak perlu ragu-ragu, tidak perlu risau, kerana kita tak ada margin call, tak ada force sell, kita tak perlu top up. Kita biarkan saja emas tu naik semula kembali, kerana selagi kita tak terminate JE, kita masih lagi memegang ownership emas tersebut. Jadi juallah pada bila harga melepasi harga belian kita. 1% kenaikan equivalent to 10%, juallah, ambillah profit, dan kita tunggu next seterusnya. Bila harga jatuh lagi, beli, buat layering, beli lagi. Begitulah game seterusnya. Dia naik balik lebih daripada 3%, setiap 1% kenaikan equivalent 10%. Jadi bagi saya tiada risiko, kerana bila kita beli emas, kita memegang ownership emas tersebut. Jadi kita perlu jual bila harga yang meningkat, melepasi pada harga belian tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan boleh enjoy profit seterusnya. Jangan tuan-tuan jual below than harga belian, kerana tuan-tuan akan rugi. Ini adalah berdasarkan pergerakan harga emas, bukan berdasarkan company
menjamin sebulan 10%. Tidak. Kami tidak bagi apa-apa jaminan, kami tidak akan bagi apa-apa pun kecuali memberi kita facilities, leverage, membeli emas, beli kita punya modal satu unit $250, kita mendapat leveraging pembiayaan untuk beli 9 kali ganda $2250 untuk membeli emas supaya kita mempunyai ownership $2,500. Okey, daripada 4.3 gram $250 you boleh dapat 4.3 gram emas. Sekarang you punya ownership 43 gram. 4.3 gram you beli berdasarkan leverage 9 kali ganda mendapat jadi 10, you akan dapat 43 gram equivalent to 250 to 2,500 dia punya total ownership emas. Jadi kat situlah macam mana harga emas tak akan naik 100%, 200% tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya menunggu kenaikan 1% saja. Harga emas dia akan bagi kita pulangan 10% daripada initial investment kita $250 itu. Jadi 1% equal 10%. Sebab apa kita dah guna leverage untuk jadikan 4.3 gram menjadi 43 gram. Tuan-tuan kena faham, refer saya punya calculation saya macam mana ini berlaku. Tuan-tuan tengok video saya, fahamkan ini, insya-Allah tuan-tuan akan nampak potensi sebenar leveraging dalam quantum metal, dalam GAE ni. It's too powerful. Tuan-tuan ambillah peluang ini. Kalau boleh adalah at least satu unit simpanan. Bila masa harga emas meningkat pada wave kelima ini, tuan-tuan akan nampak peningkatan harga emas yang memberangsangkan dan tuan-tuan mendapat profit yang sangat bagus. Pada masa tu tuan-tuan akan berkata kenapalah tak masuk banyak. Okey, saya tak mau cakap yang tu. Ya, bagi saya tuan-tuan perempuan dah mesti cuba dahulu. Tuan-tuan mesti build trust. Okey, buat dulu. Okey, at least satu unit. Okey, tuan-tuan dapat kepercayaan, tuan-tuan dah experience beli, terminate, tengok pergerakan emas, you buat trading plan, you tengok harga you dah capai, you terminate, you tunggu harga jatuh, you beli lagi, dan dia boleh berulang-ulang. Jadi it's like quantum meter memberi kita pancing, alat pancing untuk kita menangkap ikan. Quantum meter dah memberi kita pancing, memberi kita umpan yang bagus. Cuma kita saja yang akan memancing. Mancing. Dan kita boleh mancing setiap bila masa yang kita suka untuk mendapat habuan ikan tu. Jadi saya harap metafora saya ni nampak quantum meter memberi kita pancing, umpan pancing. Jadi tinggal kita saja untuk up to us untuk kita mancing untuk mendapat profit. Okey, jadi saya tak mau melalut panjang-panjang nanti mengambil masa tuan-tuan dan puan lama. Terima kasih banyak kerana masih lagi stay tune dengan video saya. Saya masih lagi berharap sekiranya tuan-tuan dan puan ada komen, ada suggestion, ada cadangan, ada apa-apa komen, ada apa-apa saranan, tulislah dekat komen. InsyaAllah ada soalan, tanya saya. Saya nak ada interaktif interaktif so that kita sama-sama mendapat manfaat. Dalam perkongsian saya kali ini, saya harap kita semua dijauhi daripada COVID-19. Sama-sama stay tune, stay safe. Kita, jaga family kita, jaga diri kita. Kita semua nak mau sihat. Sama-sama. Semoga kita dapat hidup panjang, menikmati hidup ini dengan penuh keberkatan Allah. Okay? Saya doakan saya juga semakin sihat. Doakan keluarga-keluarga saya juga, ibu bapa saya semua sihat. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan juga sihat bersama keluarga. Enjoy santai-santai Sabtu ni. Enjoy dan jangan lupa tengok news, baca news, buat trading plan you dan stay tune with my video seterusnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye.